Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua pelajar tingkatan 5. Okey, minggu lepas kita dah pergi kepada objektif makroekonomi 1 dan 2 iaitu guna tenaga penuh dan kestabilan harga. Okey, hari ni kita masuk seterusnya kepada pertumbuhan ekonomi dan kestabilan imbangan pembayaran. Okey. So, awak dah sampai inflasi deflasi. Okey, kestabilan harga lah. Okay, kita pergi pada pertumbuhan ekonomi. Kita tengok apa maksud pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, okay, cikgu besarkan sikit. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sebuah negara pada suatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Itu ialah pertumbuhan ekonomi. Banding dengan tahun sebelumnya lah. Itulah nama dia pertumbuhan. Macam awak lah pertumbuhan sekolah tingkatan 1 sekarang tingkatan 5 kan, pertumbuhan macam mana makin tinggi, makin besar. Ni samalah pertumbuhan ekonomi. Okey, maksudnya ekonomi bertambah, meningkat lah. Okey, contoh dia cakap ni, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong perkembangan dalam aktiviti ekonomi, mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Ni contoh dia. Okey, dia ada anak panah kat sini kan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi, penambahan peluang pekerjaan, peningkatan guna tenaga kerana pengangguran menurun, peningkatan pendapatan negara, peningkatan kuasa beli dan permintaan agregat, peningkatan taraf hidup masyarakat. Tu kesan positif kalau pertumbuhan ekonomi. Okey, baguslah maksudnya. Okey, kestabilan imbangan pembayaran. Ni semua ni objektif makroekonomi. Apa yang kerajaan ataupun ekonomi negara kita nak capai. Tadi dah pertumbuhan ekonomi. Okey, yang seterusnya nak pastikan kestabilan imbangan pembayaran. Kita tengok apa itu imbangan pembayaran. Okey, imbangan pembayaran ialah satu penyata keuangan yang merekod aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh 1 tahun. Okey, dia kata dah aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa. Dengan kata lain, imbangan pembayaran ni melibatkan ekspor dan import. Okey, stabilnya imbangan pembayaran ni kalau ekspor lebih banyak daripada import. Kenapa? Ekspor tu ialah kita jual barang ke negara luar, negara lain. Maksudnya bila kita ekspor, dengan kata lain kita jual, kita akan dapat duit. Okey, negara akan dapat duit. Berbanding dengan import, membeli barang dari negara luar, okey, beli dari negara luar dan masuk dalam negara kita lah. Maksudnya dengan kata lain kita beli. Bila beli, macam awak lah membeli, banyak membeli daripada duit yang ada. So akan jadi negatif, berhutang. Jadi tu tak bagus. Jadi kestabilan imbangan pembayaran kalau ekspor lebih banyak pada import. Dengan kata lain, duit positif banyak lah. Okay, kalau negatif, hutang banyak, import banyak, membeli banyak, jual sikit, tak dapat duit banyak. Okay, tu maksud dia kestabilan imbangan pembayaran. Tengok dia cakap, aliran wang yang masuk ke sebuah negara lebih tinggi daripada aliran wang keluar negara lain, maka wujud lebihan imbangan pembayaran. Maksud dia, aliran wang yang masuk ke sebuah negara maksudnya jual barang, kita dapat duit. Aliran masuk lah lebih banyak daripada keluar. Maksudnya kita membeli, import lah. Tu maksud dia. Okey. Ni macam ni dia cakap. Aliran wang keluar negara melebihi aliran wang masuk. Dia dikenal sebagai defisit. Defisit ni ialah negatif, hutang. Kerajaan berusaha mewujudkan imbangan pembayaran lebih kerana menguntungkan negara. Macam cikgu cakap lah, ekspor lagi banyak memang akan dapat untung. Okey, sebab kita jual lebih banyak daripada kita membeli. Okey, ingat perkataan ekspor tu ialah jual, import tu ialah beli. Ingat. Okey, tengok imbangan pembayaran apa jadi. Imbangan pembayaran lebihan ni bermaksud ekspor lebih banyak daripada import. Okey, kalau imbangan pembayaran defisit, ekspor lebih kurang ataupun sedikit daripada import. Atau dengan kata lain, import lebih banyak daripada ekspor. Itu imbangan pembayaran defisit. Okey, kita tengok kalau ekspor lebih banyak, iaitu imbangan pembayaran lebihan, rezard pertukaran asing di bank pusat bertambah, nilai mata wang tempatan semakin meningkat, kegiatan ekonomi dalam negara semakin pesat. Kalau yang ni dia terbalik. Okey. Kalau imbangan pembayaran defisit, dia terbalik je daripada imbangan pembayaran lebihan. Okey. Okey. Kalau tengok kat sini,
Bincangan dalam kumpulan tentang butiran data berdasarkan butiran tersebut. Tentukan sama ada Malaysia mencapai matlamat makroekonomi pada tahun 2014. Kita tengok pertumbuhan ekonomi. Kalau guna tenaga penuh macam mana? Okey, makin guna tenaga penuh tu maksud dia semakin orang ramai ke bekerja. Okey, kalau kita tengok guna tenaga sebelum ni 13.2 juta, 13.5 juta guna tenaga. Maksudnya makin ramai orang bekerja. Maksudnya lagi bagus lah. Mencapai lah, tulislah mencapai matlamat makroekonomi. Kestabilan harga pula kita tengok dua. Okey, berdasarkan kestabilan harga dari segi ni lah kot. Kalau pertumbuhan ekonomi, tak apalah, biar dulu lah kat sini. Sekarang awak tak faham pula kalau cikgu terang dalam. Okey, tak apa. Yang ni, sebab berdasarkan nota, awak cuba je tulis. Buat latihan ni lah maksud cikgu ni. Cikgu nak buat latihan A tu. Ni. Okey, jadi sebelum awak buat latihan tu, awak tulis je dalam buku nota, tak apa. Cikgu nak awak tulis pertumbuhan ekonomi, tajuk. Lepas tu tulis dia punya yang tulisan coklat ni. Lepas tu awak salin yang ni. Kesan pertumbuhan ekonomi negara ni, yang kotak-kotak ni, anak panah ni. Okey, salin yang ni semua. Lepas tu awak tulis tajuk kestabilan imbangan pembayaran, tulis yang maksud definisi yang coklat ni. Lepas tu cikgu nak awak buat yang ni. Yang kotak ni, kesan lebihan imbangan pembayaran dan defisit imbangan pembayaran ni. Yang kotak anak panah juga ni. Dua-dua ni. Surat sebelah ni. Lepas tu cikgu nak awak ni. Buat salin ni. Cari jawapan 1, 2, 3, 4. Salin dalam buku nota pun tak apa. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Next class kita masuk kepada peranan kerajaan dalam mengawal selir pengeluar dan externality negatif. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.